Macam mana ustaz? Fasik lah. Gimana ni? Fasik lah. Fasik. Fasik ni maknanya orang fasik, orang jahat maksud dia. Apa maksud orang jahat? Pertama, dia buat dosa besar. Kedua, dia tak buat dosa besar tapi dia mengekalkan dosa kecil. Buat benda haram kecil tetapi terlalu banyak sehingga ke orang kapung dia panggil dia orang jahat berbanding dengan orang baik. Ketiga, dia dipanggil orang jahat kapung dia. Ia ada buat baik tetapi suruh orang panggil orang jahat dia. Maka tu dipanggil orang fasik. Orang fasik ni pertama orang berdosa lah. Tepat dia dalam neraka. Kalau dalam bab hukum hakim dia tak boleh jadi saksi kerana dia masuk kategori orang jahat. Orang nak jadi saksi dalam apa-apa perbicaraan kau bab nikah bab gapo dia pun dia kena orang tak orang baik panggil. Kapung tu orang panggil dia baik nampak dia tu nampak skema molek pakai spek apa pakai baju kacing pas tekuk orang skema dah tu orang baik dah tu. Tak tahu dia buat fasik, dia buat maksiat suku pasar tapi orang panggil kapung dia orang baik. Maka hak tu dipanggil orang baik dah. Fasik ni orang panggil orang jahat kapung dia. Mudah nak sebutlah takrif dia lagu tu. Gano ni. Kalau solat berimej dengan mak, kalian nak tino ni soalan ni. Berimej dengan mak kita lepas tu nak baca doa sendiri tak apa ke ataupun memang kena aminkan doa mak kita. Gini. Dalam bab berdoa harus bagi kita nak mengaminkan doa imam ataupun kita nak berdoa sendiri. Harus bagi kita nak pilih. Misalnya kita nak doa hotel imam nak minta Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pun kata amin. Boleh? Ataupun tu imam kata, tu imam ni ku kekek, dia pun doa, ya Allah ya Tuhan aku gemuklah hamba. Kita hok gemuk dah kita pun doa, amin. Pas kita jadi kubah satu jadi. Jadi ada benda doa tak sesuai dengan kita, tu imam minta permintaan dia. Kita rasa tak sesuai dengan kita. Maka kita doa sendiri. Maka ulama kata hok mana lebih afdal? Kita doa sendiri ke kita doa ramai-ramai? Gini. Kalau kita rasa kita tak ada hajat lah mana, kita berdoa amin ke doa yang imam sebut. Tapi kalau kita ada hajat persendiri, okey kita doa sendiri. Ada ulama kata gabung di antara keduanya, di samping kita berdoa, kita kata amin juga kepada doa imam. Mudah lagi nah. Apa hukum seluduk barang? Sudah. Barang ni tak boleh seluduk barang ni yang marah di kerajaan. Tuhan marah, kau tak marah suku pasar, tapi kerajaan marah seluduk barang. Apa benda ni? Apa istilah seluduk? Seluduk ni barang luar masuk kepada kita, negara kita bukan melalui jalan yang sah. Tak bayarlah, tak bayar cukai. Kalau bayar cukai, barang tu tak panggil seluduk. Kalau tak bayar cukai baru dipanggil seluduk. Sebenarnya setiap kerajaan haram bagi kerajaan mengenakan mana-mana cukai kepada penduduk dia hak Islam. Haram bagi kerajaan mengenakan cukai ke atas penduduknya yang Islam. Kerana orang Islam sudah bayar zakat harta dah. Bayar zakat terus dah. Banyak zakat. Kalau nak kenakan cukai kepada orang kafir dipanggil kharaj. Kharaj ni cukai kepala lah. Cukai kepada orang kafir. Orang Islam tak boleh kena cukai. Cukai kereta, cukai pitu, cukai motor, cukai. Dia tak panggil cukai lah ni, dia panggil tax. Road tax. Apa dia lagi? Income tax. Tax belaka. Nampak? Ketek pitih orang tu tak panggil masuk dalam income tax tu ketek bangga lain kan. Tu sebenar hukumnya. Boleh kau dak ambil cukai jika negara terlalu miskin. Negara kita terlalu miskin sehingga tak boleh nak buat lapu jalan, tak boleh nak membina ke negara. Maka terpaksa ambil duit rakyat. Okey, tu terpaksa. Terpaksa kita ambil daripada rakyat hak kaya untuk membangunkan negara. Boleh. Kalau negara miskin. Tapi kalau negara kaya, balok penuh, minyak penuh, goni penuh, gotu penuh, tak boleh ambil hukum dia. Itulah hukumnya sebenar. Waktu tengah sujud bolehkah kaki dirapatkan atau kena jarak ke? Bagi lelaki kaki ketika sujud ataupun ketika berdiri atau ketika rokok mesti direnggakan sekadar sejengkal. Tapak kaki sejengkal. Paling rapat 4 jari kaki kiri. Orang perempuan rapatkan.
Orang lelaki renggak ke. Tak? Ketika sujud pun renggak ke. Jangan ketika sujud pula kepit gitu. Kalau surat kepit lagu tu lah. Renggak ke juga. Tu sunat dia. Kalau kita kepit tak jadi qobata. Cuma tak dapat fadilat sunat. Assalamualaikum Ustaz, macam mana hubungan kita dengan ahli bid'ah? Siapa dia ahli bid'ah sini? Ahli sunnah wal jamaah menyatakan ahli bid'ah iaitu ahli kumpulan-kumpulan yang masih lagi dalam Islam tetapi dia keluar daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Seperti Syiah, seperti Wahabi lo ni hok gagah gepa. Ni kumpulan bid'ah hok paling besar lo ni. Dia tak besar lah mana tapi dia koya dia besar. Gagah gepa dia. Bid'ah, puak-puak Wahabi, puak-puak Syiah, puak-puak Mu'tazilah, puak-puak Murji'ah, puak-puak Gol tu. Tu. Apakah hubungan kita dengan dia? Kita hukum ke dia sebagai orang Islam lagi. Selagi mana dia tidak menyatakan kekufuran yang nyata. Kalau dia kata Tuhan dua ke, kalau dia kata benda yang tidak layak dengan Tuhan, barulah dia jadi kafir. Selagi mana dia tidak menyatakan benda-benda yang menunjuk ke kafir secara nyata. Kalau kafir takwil tak apa lagi. Kemungkinan perkataan dia maksud ke lagu ni. Tak apa lagi. Tapi ini jelas nyata-nyata baru jadi kafir. Kalau perkataan dia masih ada takwil, maka kita tak hukumkan dengan kafir. Sekalipun dia tu berdosa fasik pun, maka kalau dia semaya dia jadi imam, boleh. Tak ada masalah ke apa dia. Ada orang kata, siapa dia kata Wahabi salah? Mana ada Wahabi salah? Tu tengok pok kita pergi Mekah berimam dengan Tok Imam di Masjid Nabawi. Tok Imam Masjid Nabawi tu Wahabi saja. Demo kata duduk mengajar sini kata Wahabi sesat, demo pergi semaya tai Mekah, demo pergi semaya dengan Tok Imam Masjid. Kita royak dah ke dia Islam lagi. Kalau dia jahat setara mana, dia zina tiap-tiap malam, minum arak tiap-tiap malam, dia jadi Tok Imam kita. Pada bawa Wahabi, apa kata syarat patu demo kata sini dia sesat, patu demo pergi berimam dengan dia. Apa salahnya? Kaedah demo terima kat mana? Orang berzina tiap-tiap malam. Orang minum arak tiap-tiap malam. Bunuh orang tiap-tiap malam. Dia naik jadi tok imam. Boleh kita beriman dengan dia. Dosa dia tak lekat atas kepala kita sikit pun. Ni kaedah ahli sunnah wal jamaah. Sayyidina Anas, sahabat nama Anas bin Malik. Ia beriman dengan seorang gubernur daripada Bani Umayyah. Seorang yang kira kata samsing jahat tak tahu tahap dewa dalam sejarah. Kita baca Bani Umayyah ada seorang panglima perang dia, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ni bunuh orang, bunuh ulama, bunuh sahabat, bunuh tabi'in, beribu orang. Dia jadi tok imam, Anas bin Malik semaya belakang dia. Dia ni sahabat ni, semaya belakang orang fasik lah kita kata. Maka orang cuik dia tanya, "Wahai Anas, mu sahabat, mu semaya belakang orang ni. Orang ni pun mu tak tahu ni jahat setara mana, zalim setara mana." Katanya Sayyidina Anas, dosa dia tak necak pun sikit atas kepala hamba. Hamba maya sah. Selagi mana dia beriman dengan Tuhan, sah. Dosa dia ikut dia lah. Jadi tak boleh kita kata, demo kata Wahabi sesat sini, patut pergi ke Mekah, pergi bersemaya dengan dia. Ada setengah tok guru, ada seorang tok guru besar di Kedah. Tok Soho, tok Pekoh dia. Dia pergi ke Mekah, dia tak semaya, menjadi haram. Dia pergi buat umrah, lepas tu dia klik. Orang tanya, apa tok guru tak semaya? Pergi Mekah dah saya. Dia kata, hamba pergi Mekah nak buat umrah, bukan nak semaya. Di belakang Wahabi. Dia kata, hamba pergi ke Mekah, nak buat umrah ya, bukan nak pergi semaya di belakang Wahabi. Ada setengah tok guru fatwa, tak boleh semaya di belakang Wahabi. Tapi kita secara umumnya, jumhurnya, ahli sunnah wal jamaah, masih beri kelonggaran semaya di belakang Wahabi. Syiah boleh semaya sebab dia Islam lagi. Ustaz tanya, boleh tak kita pakai yang ada longgo lambat korok buat semaya? Boleh asal tutup aurat. Cuma perbuatan itu dari sudut adat tidak comel. Moleknya pakaian itu tidak mengganggu orang sembahyang. Tak syarat gambar korok, gambar nyepak, gambar nenda, corok kain plekat, tulis botol terbang, kain plekat haji pok samak sedo, baca tu gak kawan tu. Jadi mengganggu orang je tak. Tidak mengganggu orang. Maka setiap benda yang mengganggu orang sembahyang tak boleh. Tak syarat kata benda tu gambar menggagabang ganah ko gambar gapo dia. Tak syarat. Asal saja mengganggu orang.
Apakah amalan nak memiliki jodoh? Jodoh ni tak sudut bimbang. Jodoh kita dah ditulis dah di dalam perut kita. Ajar kita, rezeki kita dan jodoh kita. Jodoh berlaku. Kita tak suka tiba-tiba dia lah jadi pilihan kita. Kita duk cari jauh-jauh, apa belakang rumah kita duk tunggu. Rupanya semek ni, rupanya bini aku. Kita duk cari orang Amerika. Orang apa sebelah rumah kita, orang asli. Jadi pilihan kita. Nak kata lagu mana jodoh kita deh? Jodoh kita weh. Nak kata ke mana weh? Oh, lagu mana amalan nak jadi wali Allah? Nak jadi wali Allah, nak jadi kekasih Tuhan, dua saja. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang dengan hati yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadilah wali sekalipun tidak berlaku keramat di diri kita. Orang boleh semaya itulah wali. Bukan orang terbaik tu wali. Wali ayat cerita dah. Orang kenal Tuhan tu wali. Bukan orang boleh terbaik, boleh kasyah, boleh tu. Bukan wali tu sebenarnya. Kadang-kadang orang boleh tipu dengan rupa lagu tu yang mengaku wali. Kenapa maksud wali ni bukan terbaik? Wali ni orang boleh taat Tuhan. Lo ni orang boleh semaya terawih, zaman orang tak boleh semaya terawih. Tu wali dah tu. Nampak nak jadi gapo dia lagi? Ana. Wali dah tu, boleh semaya terawih, zaman orang tak boleh terawih. Boleh makan moreh. Makan moreh dah. Nampak Boleh kodok kalau kita kerja hari Jumaat, lepas tu company kita suruh gili-gili solat Jumaat. Lagu mana tak boleh pergi semaya Jumaat, kena minta lah dengan syarikat kita, kata maya Jumaat ni wajib, malam maya Zuhur tak apa, maya di rumah tak apa, maya di pejabat tak apa. Kecek kira dulu dengan dia, kecek molek. Jangan gaduh nak boikot, jangan kecek molek kata saya agama Islam, Jumaat ni wajib kena pergi. Kalau tidak berdosa saya. Berarti kalau saya kerja, saya tinggal semaya Jumaat, maka perbuatan saya tu berdosa. Dosa lah tinggal Jumaat. Jadi kena kecek kira dulu. Wi kok sayang kita lah, kalau nak pergi sangat tak apa, hamba nak maya Jumaat, ambillah gaji hamba hak gitu. Biar ada pengorbanan kat sikit untuk agama Tuhan. Ni hari dah Tuhan wi gaji untuk dunia. Sehari wi untuk Allah Taala Ustaz, perlu kalau kita ikut fatwa mufti fahami Wahabi gini, dah ya jadi mufti nak kata gimana tu? Ikutlah, ikut hak betul lah, hak salah tak sudah ikutlah. Tak syarat mufti, tok guru ko, wali ko apa dia, kalau hak betul saja kita ikut, hak tak betul tak usah ikut. Cekak dia kata, mufti tu kata, awak kena buat baiklah kepada kedua ibu bapa awak. Tak boleh ikut sebab mufti Wahabi. Ada benda hak betul kena ikut jugalah. Kita patah tangan, lepas tu kita nak ambil ismaya lagu mana? Ambil ismaya kalau patah tangan. Ambil ismaya macam biasa, tahin basuh tangan, tayamum lah. Tayamum atas semi ni. Tayamum sekat ni lah. Lepas tu semi ni, biar gitu lah, comot air sikit. Gitu lah. Lepas tu semaya tu kena qada, khilaf ulama. Ada kata kena qada, ada kata tak kena qada. Perlu qada ambil ijazah untuk berselawat, tak perlu ambil ijazah sebenarnya. Kalau tak ambil ijazah pun boleh pahala, ambil ijazah kau molek lagi, gitu saja. Boleh qada ustaz cerita pengajian ustaz daripada kecil sampai sekarang. Oh panjangnya. Ngaji ni kena lama ya. Ana mula masuk kepada pondok tahun 2000. Tahun 2000. Sampai sekarang duduk dalam pondok. Tak ajin keluar daripada pengajian pondok. Dalam 21 tahun dah. Ngaji gitulah. Hak tu pun banyak lagi hak tak faham, banyak lagi hak tak mengerti. Kitab-kitab pun tak boleh nak baca habis lagi. Hak ni tak ada nak apa, hak ni tak ada apa lagi. Jadi pun entah kalau ngaji 4 bulan, ngaji 4 tahun, ngaku alim dah, tak usah dok buat depan anak lah. Depan orang alim tak usah dok kira. Ni anak orang kubai pun tak usah dok buat depan anak lah. Nak menau, nak jadi pakar, apa dia pakar seluar. Ngaji 4 tahun jadi pakar. Pakar berapa? Ingat mudah nak jadi pakar. Doktor 10 tahun baru nak jadi pakar.
Nak mati orang boleh. Tak boleh ayat cerita lah. Takut jadi riak, jadi ujuk. Tak baik ayat cerita. Mengenai solat daim. Solat daim ni yang betul. Menurut pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Solat daim ni satu istilah bagi orang sufi. Yakni hati dia sentiasa mengingati Allah. Hatinya sentiasa solat. Tubuh dia sujud, hati dia sentiasa sujud kepada Allah. Di luar sembahyang, di dalam sembahyang, maka tu dipanggil solatu daim. Dalam sembahyang ada zikir, di luar sembahyang pun ada zikir. Dalam sembahyang jaga pandangan, di luar sembahyang jaga pandangan. Dalam sembahyang tak boleh kecek koseh-koseh, di luar sembahyang je. Maka di luar sembahyang itu panggil solatu daim. Solat sentiasa. Hak ni Nabi kata sembahyang mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apakah yang dimaksudkan dengan taksub? Taksub ni menyokong satu benda. Mengikut satu benda, sekalipun benda itu salah, maka kita ikut juga. Itu dipanggil taksub. Tapi kalau benda tu betul, kita ikut dengan bersungguh-sungguh, itu tak dipanggil taksub. Sebagaimana sahabat rela menggadaikan seluruh jiwa raga dia untuk Nabi Muhammad. Taksub kepada Nabi Muhammad. Betul, kerana taksub kepada benda yang benar. Maka itu tak dipanggil taksub. Berkata taksub asal daripada kalimah asabiyah. Asabiyah ni maknanya kekumpulannya. Taksub dengan kumpulan demo, taksub dengan pendirian demo, taksub dengan pegangnya demo, taksub dengan tarikat demo. Lagu tu. Tu maksud dia taksub. Tarikat dia salah, kumpulan dia salah pun dia masih lagi kata tu benda tu betul. Tapi kalau taksub kepada Rasulullah, taksub kepada sahabat, taksub kepada ulama-ulama orang betul, tak ada masalah. Hak tu tak dipanggil taksub. Macam mana nak kenal malam tu, malam Lailatul Qadar, tak payah kenal, buat ibadat saja. Maya tasbih lah, tambah pula lepas ni maya witir pula 8 rakaat. Patu mengaji pula. InsyaAllah lah boleh Lailatul Qadar lah. Buat ibadat nak Lailatul Qadar ke nak Tuhan. Kita orang mengaji ni jangan buat seperti orang awam sangat. Kejar pahala. Buat ibadat kerana Allah. Biarlah bukan malam Lailatul Qadar. Sebab tu Sufi kata, malam aku boleh, hari aku boleh buat taat ke Tuhan, itulah Lailatul Qadar aku. Kalau malam Lailatul Qadar aku buat maksiat, pedoh apa sebenarnya? Aku bukan nak malam tu. Aku tu siapa dia pada malam itu. Kalau aku boleh buat taat, bukan malam Lailatul Qadar, itulah Lailatul Qadar aku. Tapi kalau boleh, malam takdirnya malam ni malam Lailatul Qadar, kita duduk buat maksiat misalnya, pedoh ke apa Lailatul Qadar bagi kita? Maka bukan malam tu yang hebat, tetapi aku, hubungi aku dengan Tuhan. Katanya Sayyidina Ali, hari aku tak buat maksiat ke Tuhan, itulah Lailatul Qadar aku. Sifat idrak bagi Tuhan. Kalau sifat idrak ni makna dia, sifat idrak ni sifat dalam hak kita mengaji ada dua sifat idrak, mendengar dan melihat. Idrak ni maknanya sifat yang menyebabkan kita tahu satu benda. Ingat, alat untuk kita memahami satu benda ada banyak, melalui dengan cara dengar. Okey, kita dengar siapa maklumat kita, so mendengar. Kedua dengan cara kita tengok, dua maklumat. Tiga lagi tak disebut dalam Al-Quran. Sami' basik disebut dah dalam Al-Quran. Ada baki tiga lagi sifat idrak. Apa dia? Mengecak dengan lidah. Manis. Kita dapat dengan kecak. Dengan bau. Wanginya bau ikan bakar. Dua. Tiga, menyentuh. Licin dengan kerah. Okey, tiga ni ada kodok bagi Tuhan. Mencium, merasa dan menyentuh. Ada tak bagi Tuhan? Khilaf ulama. Ada ulama kata ada ulama kata tak ada. Kerana cukup dah dengan ilmu, Tuhan tahu dah belaka. Tak syarat Tuhan kena setuh duri dulu baru Tuhan tahu duri dia tajam. Tuhan tahu dah duri dia tajam, tak syarat kena setuh dulu. Katanya ulama dak, tahu saja tak aja setuh tak biasa lagi dah. Tahu duri itu manis, tahu. Tapi dia memang rasa kecak dah. Tak biasa lagi. Lain kalau dia mau kecak sendiri, lagu lain rasa manis dengan kita tahu manis.
Maka ada ulama kata sifat idrak ni ada kata sifat idrak ni hanya dua saja, sami dengan basir saja. Wallahu a'lam. Ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi. Wallahu a'lam.